Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Seperti biasa, pihak polis akan melaporkan tentang tindakan mereka bagi memastikan kadar pematuhan semakin meningkat daripada hari ke hari. Dan hari ini, hari semalam, kadar setakat ini adalah 97%. Bermakna ada 3% lagi yang masih engkar dengan arahan PKP ini. Semalam, sebanyak 769 sekatan jalan raya diadakan di seluruh negara dan pemeriksaan ke atas 433,988 kenderaan. Sebanyak 36,980 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 5,022 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. Mesyuarat hari ini juga telah pun memutuskan bahawa JPJ akan membantu, kita bersetuju dengan permohonan JPJ untuk membantu pihak polis di dalam mengadakan, bersama-sama dengan pihak polis di dalam mengadakan sekatan jalan raya di seluruh negara. Semalam pihak polis telah menahan seramai 300 individu di sekatan jalan raya dan rondaan PDRM kerana melanggar PKP. Dan ini jelas menunjukkan terdapat penurunan dari segi jumlah tangkapan yang dilakukan. Berbanding dengan kemarin, kadar tangkapan telah pun menurun sebanyak 34%. Walaupun kita masih lagi melihat, kita buat kajian secara terperinci perkara ini dan kita akan terus melihat kepada trend ini. Sebab 2 hari lepas, mula-mula menurun, kemudian meningkat kembali kerana ramai yang keluar misalnya untuk mendapatkan pergi ke bank misalnya, BSN dan sebagainya untuk claim bantuan yang diberikan oleh kajian tersebut. Jadi terdapat peningkatan sementara. Kita harap ianya merupakan peningkatan sementara. Dan hari ini, semalam telah menunjukkan penurunan yang tinggi iaitu 34% dan kita harap selepas ini akan terus menurun. Kita doakan. Daripada 300 individu yang ditahan semalam, jumlah yang direman adalah seramai 252 orang dan dijamin seramai 88 orang. Seramai 518 individu telah pun dituduh di mahkamah semalam. Dari segi jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP dari 18 Mac sehingga 8 April 2020, iaitu semalam, adalah seramai 7,205 individu. Saya ingin maklumkan bahawa mulai semalam, PDRM telah pun menguatkuasakan tindakan kompaun RM1,000 terhadap mereka yang engkar perintah kawalan pergerakan ini. Sehingga kini, untuk semalam, sebanyak 95 notis kompaun telah diserahkan kepada individu-individu yang terbabit. Mereka yang didapati engkar kepada PKP dari segi prosedurnya akan dibawa ke balai polis dan diberikan kompaun dan tawaran kompaun sebanyak RM1,000 tersebut. Dan bayaran kompaun hendaklah dibuat di pejabat kesihatan daerah dan balai-balai polis yang berdekatan. Dan mereka akan diberikan tempoh selama 2 minggu untuk membayar kompaun yang dikeluarkan dan ditawarkan oleh pihak polis ini.
Dan jika mereka masih gagal membayar kompaun, maka mereka akan dihadapkan ke mahkamah. Jadi mulai semalam kompaun 1,000 telah mula dikenakan kepada mereka yang engkar PKP. Sanitasi awam terus dilakukan. Ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 954 operasi sanitasi di 81 zon termasuk zon merah dan juga zon kuning. Semalam 8 April sebanyak 159 operasi sanitasi yang meliputi 63 zon di 12 negeri termasuk 29 kawasan di Johor dan 30 kawasan di Kuala Lumpur. Kawasan yang turut dinyah cemar adalah 686 bangunan kerajaan dan 433 tempat awam. KPKT mensasarkan untuk menyah cemar 38 projek perumahan rakyat ataupun PPR di zon merah dan zon kuning. Semalam sebanyak 5 PPR telah dinyah cemar menjadikan jumlah keseluruhan 30 PPR telah pun selesai disanitasi yang melibatkan 31,775 unit rumah. Mengenai pusat kuarantin, sehingga semalam sebanyak 143 pusat kuarantin termasuk 24 hotel telah beroperasi di mana 9,720 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Jadi bermakna terdapat pertambahan dari segi jumlah pusat kuarantin yang beroperasi. Semalam seramai 229 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Saya juga ingin memaklumkan tentang pemberian makanan kepada masyarakat orang asli. Yang ada di antaranya mengatakan mereka tidak mendapat makanan. Suka saya maklumkan bahawa JAKWA ataupun Jabatan Kemajuan Orang Asli telah melaksanakan agihan bantuan bakul makanan kepada masyarakat orang asli sejak PKP dikuatkuasakan. Bantuan fasa pertama iaitu daripada 2 hingga 10 April telah diagihkan kepada 49,670 ketua isi rumah di 853 perkampungan asli orang asli di seluruh negara bernilai 5 juta ringgit. Bantuan fasa kedua akan bermula pada 10 April 2020 dengan pertambahan penerima kepada 55,000 ketua isi rumah melibatkan peruntukan 6 juta ringgit. Bantuan fasa kedua ini merupakan sambungan daripada agihan fasa pertama dengan penambahan kepada keluarga yang berpindah randah dan tinggal di kampung-kampung tambahan. Jadi jelas menunjukkan bahawa tidak ada peminggiran kepada masyarakat orang asli seperti yang ditohmahkan oleh pihak-pihak tertentu. Mesyuarat hari ini juga bersetuju supaya PKPD di Simpang Renggam, Keluang, Johor yang bermula pada 26 Mac 2020 akan dilanjutkan lagi sehingga 14 April 2020. Jadi kita setuju sambung 4 hari lagi ya untuk menyelesaikan beberapa perkara yang masih di dalam tindakan. Seperti saya sebutkan semalam bahawa hari ini kita akan berbincang mengenai SOP baru yang melibatkan zon-zon seperti zon merah, zon kuning dan juga zon hijau.
perkara ini akan dibincangkan lebih terperinci besok. Ya, kita akan bincangkan lebih terperinci. Tadi MKN telah pun mengedarkan cadangan SOP tersebut dan kita akan bincang secara terperinci besok. Malah KKM juga, Kementerian Kesihatan, akan memperincikan dari segi kawasan-kawasan yang berkaitan dengan ketiga-tiga zon yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap hari kita akan melihat beberapa laporan di dalam media sosial dan sebagainya, di dalam WhatsApp group dan sebagainya, yang mengatakan ada tempat yang tidak mendapat bekalan makanan, ada masyarakat luar bandar tidak mendapat bekalan makanan dan sebagainya. Seperti kita tahu bahawa kerajaan ini mempunyai strukturnya daripada atas sehingga ke akar ubi. Di kampung-kampung ada ketua-ketua kampung, ada pemimpin-pemimpin masyarakat dan sebagainya, ada di peringkat daerah dan sebagainya. Jadi pihak kerajaan berharap supaya jika timbul isu yang berkaitan dengan bekalan makanan tidak terima dan sebagainya, sila mengadu kepada pemimpin-pemimpin masyarakat setempat di kampung masing-masing ataupun di daerah dan sebagainya. InsyaAllah, jika di daerah, terus ke pejabat JKM di daerah, ataupun mengadu terus kepada jawatankuasa pengurusan bencana daerah yang dipengerusikan oleh pegawai daerah. Jadi, mengadu kepada ketua kampung, insya-Allah ketua kampung akan mengadu ke pegawai ke peringkat yang lebih tinggi di peringkat daerah dan sebagainya. Jadi jika perkara ini dapat dilakukan, jadi kita boleh menyelesaikan berbagai-bagai isu yang ditimbulkan selama ini, yang kononnya ada yang tidak mendapat perhatian dan sebagainya. Jadi saya yakin kepimpinan masyarakat di peringkat kampung, di peringkat daerah dan sebagainya pasti mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi itu saja hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum itu, sekali lagi seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, patuhilah setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Terus tinggal ataupun terus berada di dalam rumah. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan? Hari ini tak ada soalan. Ada. Datuk Seri, saya ada dua soalannya. KKM semalam telah mengesan sebuah subkluster di daerah Rembau Negeri Sembilan yang berkaitan dengan perhimpunan di Seri Petaling. Jadi adakah PKPD akan dilaksanakan di kawasan itu? Di Rembau, is it? Yes. Okay. Dan soalan kedua, KP Kesihatan semalam juga menyuarakan kebimbangan ketidakpatuhan masyarakat berikutan kenderaan dilihat semakin meningkat di jalan raya sejak beberapa hari lalu dan juga terdapat aktiviti kunjung-mengunjung. Jadi apakah langkah seterusnya yang akan diambil supaya rakyat terus patuh? Terima kasih. Untuk Rembau, perkara ini akan diperhalusi oleh Kementerian Kesihatan. Jadi walaupun saya yang mengumumkan setiap PKPD, tetapi ianya adalah di atas nasihat dan keputusan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi kita akan menunggulah laporan daripada Kementerian Kesihatan dan apa nasihat mereka. Sama ada PKPD dan sebagainya, itu terserah kepada Kementerian Kesihatan. Dari segi kehadiran kenderaan yang banyak di jalan raya, seperti saya katakan bahawa bantuan kerajaan, bantuan prihatin telah dikeluarkan. Jadi sebab itulah kita lihat ramai yang berpusu-pusu pergi ke Bank Simpanan Nasional dan sebagainya untuk mengeluarkan wang dan sebagainya. Jadi saya percaya perkara ini adalah sementara dan kita dapat lihat dari segi tangkapan pihak polis malam sudah pun berkurangan. Saya percaya perkara ini telah pun reda dan kalau masih ada, saya memohon kepada tuan-tuan patuh kepada SOP mengenai penjarakan sosial tersebut. Walaupun kita beratur nak ambil duit sekalipun, penjarakan sosial 1 meter itu mesti juga dipatuhi. InsyaAllah mungkin selepas ini kita dah berbincang dengan pihak PDRM dan sebagainya supaya memantau setiap kawasan yang terlibat dengan ramai orang secara serentak seperti mengeluarkan
wang dan sebagainya di bank-bank tertentu. Okey. Datuk Seri, kita difahamkan bahawa esok akan diumumkan sama ada pelanjutan PKP itu ataupun tidak. So, benarkah perkara ini? Sebab kita difahamkan bahawa KKM akan menyediakan data tu pada esok. So, mungkin apa antara option yang diberikan oleh KKM berhubung pelanjutan PKP ini? Seperti saya kata tadi, setiap PKPD termasuklah sambung atau tidak adalah di atas nasihat KKM, Kementerian Kesihatan. Setakat ini belum ada nasihat lagi dan kita tidak bincang pun di mesyuarat khas menteri-menteri setiap pagi, dan saya pun tidak tahu apa seterusnya, dan kita serahkan kepada KKM lah yang akan menasihatkan kerajaan. InsyaAllah selepas menerima nasihat daripada KKM, pastinya kerajaan akan membuat keputusan dan tentu saja akan ada announcement dan sebagainya. Selagi tidak ada pengumuman, maka kita kira setakat hari ini seperti biasalah, iaitu PKP ini diteruskan sehingga 14 hari bulan, unless ada pengumuman. Saya tak tahu ada atau tidak ada pengumuman, saya tidak boleh komen sebab itu ia terserah kepada KKM. Datuk Seri, soalan saya kedua berkenaan dengan bolehkah kalau rakyat Malaysia yang positif COVID-19 jika meninggal di luar negara, misalnya di negara jiran seperti Singapura dan Thailand, boleh dibawa balik ke Malaysia, dan sebaliknya, maksudnya jika ada warga asing yang meninggal di sini nak dibawa balik ke negara mereka, bolehkah? Saya percaya rakyat kita yang berada di luar negara, contoh Singapura, apabila dia positif, tentu negara tersebut akan kuarantinkan mereka. Jadi tak timbul isu boleh balik tidak, kerana negara berkaitan akan kuarantin rakyat kita walaupun berada di negara mereka, seperti juga kita. Kalau ada rakyat luar, rakyat asing yang berada dalam negara kita didapati positif, kita akan wajibkan mereka di kuarantin. Jadi saya rasa tak timbul isu tersebut. Maksudnya jika rakyat Malaysia tu yang positif tu meninggal dunia, maksudnya ada permintaan daripada keluarga untuk bawa balik. Okey, jikalau yang meninggal dunia kerana COVID-19, setakat hari ini belum ada lagi yang meninggal dunia kerana COVID-19. Kalau ada, mereka KKM akan mengeluarkan SOP KKM akan mengeluarkan SOP bagaimana untuk membawa pulang dan sebagainya, dan kita juga mesti patuh juga kepada SOP yang dikeluarkan oleh negara yang berkaitan. Jadi ada dua SOP yang perlu dipatuhi sebelum dibawa balik. Kita tidak ada masalah dari segi membawa balik. Saya difahamkan oleh Kementerian Kesihatan, kita membenarkan untuk dibawa balik jenazah kalau ada rakyat kita yang meninggal di luar negara, tetapi SOP-nya akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dia yang dikeluarkan. Dan yang kedua, jangan kita lupa, meninggal di negara lain tertakluk pada undang-undang di negara lain. Jadi negara tersebut juga mempunyai SOP yang perlu dipatuhi oleh kita sebelum kita bawa pulang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setakat ini tidak ada rakyat kita yang meninggal di luar negara kerana COVID-19 ini. Datuk Seri, berkenaan keluhan penjawat awam mengenai LPPSA, sebab ada juga pasangan mereka yang turut terjejas. Ya, perkara itu kita dah bincangkan, tapi lebih baiklah Menteri Kewangan yang akan beri komen tentang perkara ini. Ya. Okay. Datuk Seri, dua soalan. Jika PKPD dikenakan di kawasan persekitaran warehouse perindustrian atau gudang penyimpanan makanan keperluan harian, adakah mereka akan dibenarkan beroperasi seperti biasa bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan? Yang soalan kedua, selama lebih 20 hari PKP dijalankan, ada kemungkinan barangan kelengkapan rumah seperti barang elektrik, dapur, keperluan wanita dan barangan alat tulis ada yang telah rosak atau perlu dibeli semula. Adakah kementerian akan mempertimbangkan supaya semua bahagian barangan kelengkapan harian atau elektrikal di pasaraya besar dan farmasi dibenarkan beroperasi seperti biasa sekiranya PKP dilanjutkan? Okey. Yang pertamanya dari segi sektor-sektor perkilangan dan sebagainya di dalam kawasan PKPD. Bila kita sebut PKPD, bermakna seolah-olah total lockdown. Ya, bermakna tidak ada apa pun aktiviti yang boleh dilakukan di dalam kawasan PKPD. Ya, seperti di Sebarenggang, seperti di
Ulu Langat dan sebagainya. Apabila PKPD, it's a total lockdown. Tak boleh keluar rumah, tak boleh masuk. Jadi bermakna apa-apa sektor sekalipun di kawasan tersebut, PKPD tidak dibenarkan sama sekali. Dan yang kedua, jika, you punya soalan tadi, jika PKP disambung. Jadi jika PKP disambung, kita tunggulah sama ada sambung atau tidak, baru saya akan perjelaskan. Walaupun bagaimanapun, persediaan kita ada. Sebab itu saya kata tadi, SOP mengenai kawasan-kawasan berdasarkan zon tadi, kita sediakan. Juga kerana jika, ataupun kerana kalau tidak ada PKP, mungkin post PKP. Sebab kita tak nak, seperti saya kata semalam, walaupun PKP ditamatkan, tetapi tak boleh rakyat terus bebas seperti biasa. SOP tertentu mesti juga dipatuhi. Sebagai contoh, dah dimaklumkan. Sebagai contoh, perhimpunan yang besar tidak dibenarkan. Walaupun PKP telah pun ditamatkan, perhimpunan besar tidak boleh. Tadi kita ada cadangan convocation dan sebagainya, pun kita tidak benarkan. Apa-apa aktiviti yang menghimpunkan ramai orang serentak dalam satu masa tidak dibenarkan. Jadi soalan tentang jika tu, saya jawab, kita cross the bridge first, dan baru kita tentukan. Baru saya jawab, bukan kita tentukan, kita dah ada macam-macam SOP, tapi baru saya jawab perkara tersebut. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.